Ketika kita menghitung hari sebelum 2014 melabuhkan tirainya, pelbagai peristiwa dalam dan luar negara terus menyelubungi pentas dunia dengan berita-berita sedih, gembira, mengerikan, mengejutkan dan pelbagai lagi. Bermula hari ini, fokus hari ini menyingkap sorotan peristiwa terpilih sepanjang 2014 bagi mengimbau emosi, air mata dan berkongsi kegembiraan bersama penonton setia kami. Kita ikuti episod pertama peristiwa-peristiwa berlaku dalam negara bersama wartawan Bakri Adam. Bermula awal tahun 2014, ada sahaja peristiwa yang berlaku di negara kita yang menjadi isu nasional dan perdebatan hangat, tragedi, politik, jenayah mahupun agama. Ia menjadi fokus tumpuan yang membawa kesan terhadap kemodenan negara kita. Jadi saya buka gelanggang jendela tempatan dengan tragedi duka MH370 dan MH17. Apakah lagi agaknya bencana yang bakal melanda Malaysia selepas ini? Itu mungkin persoalan yang menebak setiap hati rakyat Malaysia ketika ini. Ia berikutan tragedi 8 Mac lalu apabila Malaysia dan seluruh dunia dikejutkan dengan kehilangan pesawat MAS MH370 dari radar. Sehingga pada hari ini, setelah pelbagai teka-teki, teori dan usaha dilakukan Malaysia dengan bantuan negara luar, namun pesawat penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing yang membawa 239 penumpang termasuk anak kapal masih gagal dikesan. Belum reda kedukaan insiden MH370, sekali lagi 17 Julai lalu, dunia digegarkan dengan berita pesawat MH17 dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di timur Ukraine, mengorbankan kesemua 298 penumpang dan anak kapal. Ketika Amerika dan sekutunya mendakwa pemisah pro-Rusia dalam tragedi itu, Rusia pula mendakwa pejuang Ukraine menjadi punca. Di sebalik permainan lempar batu sembunyi tangan ini, bagaimana keadilan buat 298 penumpang dan anak kapal yang terkorban? Bila dalang utama tragedi ini akan diheret ke muka pengadilan? Tahun ini, kancah politik negara sememangnya panas dengan pelbagai kontroversi dan sensasi. Pastinya persoalan yang bermain di benak rakyat. Ketika satu persatu drama dicetuskan oleh ahli politik, bagaimana pula dengan amanah mereka? Adakah terabai dek telagah yang tiada hujungnya? Satu persatu cerita mengenai Anwar Ibrahim terpampang di dada akhbar. Daripada kisah bak telenovela rayuan akhirnya terhadap sabitan dan hukuman penjara atas kesalahan meliwat Saiful Bukhari, sehingga cerita impian menjadi menteri besar yang hanya tinggal angan-angan. Sampai bila? Tidak penatkah kita dengan sogokan berita mengenai individu ini yang tidak nampak apa impak dan baiknya kepada kita? Mandat Menteri Besar panas tahun ini. Terengganu bagai bergoncang dengan kisah pertukaran mandat yang menyaksikan Datuk Seri Ahmad Said meletak jawatan bagi memberi laluan kepada Menteri Besar baharu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Lain pula di Selangor apabila Kerajaan Selangor meminta Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim melepaskan jawatan, dan drama bermula apabila Sultan Selangor tidak memperkenan keputusan Esko Selangor memilih Datuk Seri Wan Azizah. Sebaliknya, Azmin Ali diangkat menjadi Menteri Besar Baharu Selangor. Malaysia turut terkena tempias isu pengganas IS di Syria apabila rakyat Malaysia didakwa turut terlibat dengan pergerakan militan IS. Ia diikuti dengan siri penahanan beberapa rakyat Malaysia yang didapati mempunyai kaitan dengan IS. Juga, Wisma Putra mendedahkan dakwaan mengatakan 15 rakyat Malaysia yang menyertai militan IS terbunuh di Syria. Sekalipun pada Jun lalu, Mahkamah Rayuan telah pun menolak rayuan Gereja Katolik bagi menggunakan kalimah Allah sebagai merujuk kepada Tuhan dalam penerbitan mingguannya The Herald versi bahasa Malaysia. Namun keputusan itu bagai tidak diendah oleh pihak tidak bertanggungjawab. Mereka ini makin galak pula menggunakan kalimah Allah walau undang-undang melarangnya. 5 Disember lalu dimuar seorang paderi dan 30 buah buku mengandungi kalimah Allah, termasuklah buku Mari Kita Memuji Allah Kita dirampas. Jika tahun lalu kita digemparkan dengan beberapa jenayah mati ditembak,
Agak lain pula skripnya tahun ini apabila siri pembunuhan kejam pula mengambil alih. Mungkinkah aku mangsa seterusnya? Itu pasti menjadi gusaran setiap daripada kita. Bulan lalu Malaysia digemparkan dengan penemuan 2 mayat perempuan tanpa kepala dalam tempoh 3 hari di Pulau Pinang yang menimbulkan bimbang adanya pembunuh bersiri. Ia juga dikatakan ada kaitan dengan pembunuhan ngeri 17 lelaki Myanmar sepanjang tahun ini di negeri berkenaan. Dalam beberapa kes, kepala mangsa dipotong manakala badan disumbat dalam beg pakaian sebelum dibuang di tempat gelap atau di tepi jalan. Apalah nak jadi dengan Malaysia? Itu keluhan biasa di kalangan kita dek pelbagai tragedi, kisah duka dan berita yang membawa kicau bilau dalam negara kita yang tercinta ini. Ada baiknya daripada kita hanya terus mengeluh sahaja. Jadikan peluang ini untuk kita memuhasabah diri dan sedar dengan peranan kita sebagai rakyat Malaysia supaya musibah tidak terusan berlaku di negara kita, Malaysia, bumi bertuah ini. Untuk itu sekian sahaja saya Muhammad Bakri Adam melaporkan untuk Jendela Tempatan 2014. Sehingga kita berjumpa lagi tahun hadapan.